Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sebagaimana biasa pada pagi ini kita dapat mengikuti kuliah duha. Cuma pada pagi ini kita nak membincang, membentangkan dan juga membahaskan tentang perpecahan yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencencah ataupun sampai kepada 73 puak. Hadis-hadis yang sangat masyhur yang ada di dalam kitab-kitab hadis secara khusus dan kitab-kitab lain daripada kitab hadis. Para ulama ketika nak menghuraikan, membentangkan dan juga mensyarahkan tentang perpecahan umat ini, dia akan membaca hadis ini. Sebab itu hadis ini menjadi suatu hadis yang sangat masyhur. Jadi bila dikatakan di dalam hadis tersebut kecuali satu golongan sahaja yang berjaya, yang selamat, selain daripada satu golongan tersebut, maka 72 golongan yang lain, 72 golongan yang lain semuanya sesat, semuanya masuk neraka. Jadi kesan salah faham terhadap hadis ini ramai daripada pihak ataupun individu, kumpulan, jamaah, pertubuhan menganggap dialah kumpulan yang satu itu illa wahidatan, melainkan satu kumpulan. Satu kumpulan tu siapa? Akulah, ataupun kumpulan aku. Jadi kumpulan lain masuk neraka lah. Bila salah faham terhadap hadis itu menyebabkan ramai orang mengaku, mendakwa dia semata-mata ataupun kumpulan dia, jemaah dia sahaja yang dimaksudkan di dalam hadis itu, yang lain semua masuk neraka, terkeluar daripada Islam, terkeluar daripada ahli sunnah. Di dalam nak membahaskan hadis ini, yang pertama, berbagai-bagai turuk ataupun jalan tentang hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis dengan berbagai-bagai jalan. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan jamaah? Apakah yang dimaksudkan dengan jamaah, kumpulan yang diakui oleh Nabi SAW? Okey, kita masuk kepada bacaan hadis ini. Hadis iftiraqil ummah, hadisu iftiraqil ummah, maknanya hadis perpecahan umat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafarraqatil yahudu ala 71 firqatan. Telah berpecahlah oleh golongan Yahudi kepada 71 firqah. Wa tafarraqatin nasara ala ithnataini wa sab'ina firqatan. Dia kata di sini telah berpecahlah oleh orang Nasara pula, sama ada 71 ataupun 72 firqah. Wa tafarraqat ummati ala 73 firqatan. Dan umat aku pula berpecah sampai 73. Tengok. Yahudi pun 71, Nasara 72. Umat Nabi Muhammad sampai 73. Jadi lebih ketara daripada Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Yahudi dan Nasrani yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub siapa dia? Adalah golongan Yahudi. Dhalin adalah Nasara. Dalam sebuah Al-Quran, Allah Ta'ala nak menceritakan tentang tafsiran
semua ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani disimpulkan dalam surah Al-Fatihah. Jadi dalam surah Fatihah itu Al-Maghdub adalah golongan yang dimurkai oleh Allah, iaitu Yahudi. Sebab Yahudi ni banyak petikai, banyak bangkang arahan dan perintah Allah Ta'ala, dan banyak buat loya buruk terhadap Allah. Bila suka sembelih sapi kan, yang kita baca dalam surah Baqarah tu, sapi yang macam mana, betina ke, jantan ke, warna apa, umur berapa, dia banyak loya buruk dengan Allah Ta'ala. Lantaran daripada itu Allah Ta'ala sangat murka kepada mereka. Pun mereka hanya berpecah 71. Nasara yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, dan juga ibunya Maryam dianggap sebagai isteri Tuhan, pun berpecah sekadar 72. Ini umat Nabi Muhammad ni sampai 73. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis nombor 8377. Hadirin di rumah boleh rojak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis 8377. Dan Abu Daud, hadis yang nombor 4586. Fi awwali kitab sunnati, pada permulaan kitab sunnah. Pada permulaan kitab sunnah, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis yang nombornya kita sebut tadi, 4586. Wa Tirmizi fil iman. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam Kitabul Iman, hadis yang ke-2778. Dan Imam Tirmizi setelah meriwayatkan hadis ini, dia kata waqala hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Dan juga Ibnu Majah fil Fitan, di dalam Kitabul Fitan, hadis yang ke-3991. Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini juga. Sebab tu saya kata masyhur tadi, maka tersebar dengan begitu meluas. Hadis Abu Ya'la meriwayatkan di dalam kitabnya, hadis yang ke-5910. 5910. Ibnu Hibban, iaitu hadis yang ke-6247. Dan juga ada dua tempat Ibnu Hibban meriwayatkan. Pertamanya 6247, yang kedua 6731. Dan Imam Hakim di dalam Mustadrak, jilid yang pertama, muka surat 151, hadis yang ke-336. Tapi kalau tuan-tuan tak jumpa, maka cetakannya berbeza dengan cetakan saya, cetakan yang ada di rumah saya. Maka boleh cari, boleh jumpa. Dan juga wa ghairuhum min turuqin. Dan daripada selain daripada Musnad Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Hakim dan sebagainya, maka ada lagi riwayat-riwayat daripada jalan-jalan yang lain. Daripada Muhammad bin Umar bin Alqamah, daripada Abi Salamah, daripada Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi ziyadah al-mazkur kulluha finnar illa wahidatan. Ada hadis-hadis pula tak ada sebut kulluha finnar, kecuali satu golongan. Bukan semua hadis kata semuanya sama di sudut matanya. Ada hadis yang tak masukkan finnar illa wahidatan. Maknanya kalimah itu, tambahan itu tak ada. Sebahagian riwayat tidak ada kalimah tambahan tersebut, yakni kulluha finnar illa wahidatan. Wa ruya hadis istiraqi aidan min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Diriwayatkan juga hadis perpecahan umat ini daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga daripada Anas bin Malik. Riwayat yang mereka di dalam riwayat Anas bin Malik dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan ini ittafaqa ala zikri jumlah, ala zikri jumlatin kulluha finnar illa wahidatan wahiyal jamaah. Ada hadis yang menyebut kulluha finnar, ada hadis yang tak sebut. Dia kata yang dimaksudkan wahidah di situ adalah jamaah. Di sini juga kita nak bahas tentang apakah yang dimaksudkan dengan jamaah di dalam hadis ini. Hadis Muawiyah yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis yang ke 16.937. Dan juga Abu Daud 4.587, Darimi 2.423.
Wa hadisu Anas ibni Malik lahu turukun kathirah. Hadis Anas bin Malik ini berbagai-bagai jalan, jami'uha la takhlu min qadahin. Kesemua jalan-jalan yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik ini tidak sunyi daripada cacat. Tidak sunyi daripada kecacatan di dalam riwayat. Okey. Daripada hadis-hadis yang banyak yang kita kemukakannya tadi tentang hadis perpecahan umat ini, lalu ulama bahas tentang kedudukan hadis ini. Hadis itu masyhur dan diketahui oleh umum. Yang pertama, fa awwalu ma yanbaghi an yu'lama anna al-haditha lam yarid fi ayyi min as-sahihaini. Yang pertamanya, hadis ini sangat penting. Hadis yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan prinsip, berkaitan dengan dasar. Sama ada orang itu ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak. Firqah najiyah, adakah mereka itu berjaya ataupun tidak. Benda ni benda usul kepada agama. Tetapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sedangkan Bukhari Muslim ini dia akan mengambil hadis-hadis yang sahih. Apatah lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah kepentingan, masalah dasar kepada agama. Jadi ulama kata bahawa hadis ini tidak diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Lebih-lebih lagi benda ini sebagaimana yang disebutkan tadi adalah merupakan perkara dasar. Bukhari tak riwayatkan, dia juga Muslim pun tidak meriwayatkan hadis ini. Di situ dah menunjukkan apa? Dah menunjukkan hadis itu kalau kata kuat pun tidak begitu kuat. Kalau kata kukuh tidak begitu kukuh. Maka nak ambil dalil secara mutlak hadis itu maka tidak tepat. Sebab tidak ada di dalam Bukhari Muslim. Bukan maksud saya apabila hadis itu tidak ada di dalam Bukhari Muslim tak boleh pakai. Kita boleh pakai, boleh terima, boleh dijadikan hujah. Tetapi hujah itu tidak begitu kukuh untuk menjadikan asas di dalam masalah akidah. Wa ma yuqalu min annahuma lam yastau'iba as-sahih, lam yastau'iba as-sahiha. Mereka ini tak tinggallah hadis-hadis yang sahih, tetapi hadis ini mereka tidak memuatkan di dalam sahih keduanya. Lebih-lebih dia kata walakinnahu mahirsan ala yada'a baban muhimman min abwabil ilmi wa rawaya fihi syai'an walau hadithan wahidan. Kalau ada satu pun dalam bab ini mereka akan riwayatkan, mereka tak akan tinggal kerana perkara ini adalah merupakan perkara yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, anna ba'da riwayatil hadithi lam tazkur anna al-firaqa kullaha fi an-nar illa wahidah. Dari riwayat-riwayat yang dibacakan hadis itu tidak menyebut ataupun lam tuzkar, tidak disebut anna al-firaqa kullaha fi an-nari illa wahidah. Kalau ada yang sahih dia kata di sini, tidak ada tambahan semuanya masuk neraka kulluha fi an-nar illa wahidah. Yang tu tak ada. Kalau ada yang sahih. Wa inna ma zukiratil iftiraqu wa adadul firaq. Hanya menyebut tentang dia kata perpecahan dan juga bilangan perpecahan. Maksudnya ada hadis yang meriwayatkan tentang bilangan perpecahan, menyebut perpecahan umat disebut dalam hadis, bilangan pun disebut. Kecuali satu kumpulan, yang lain semua masuk neraka, yang tu tak disebut. Itu yang kedua. Wa amma riwayatul lati fiha kulluha finnar illa wahidatan wa hiyal jamaah kama fi sunani Ibni Majah an Anasin, daripada Anas dan juga daripada Imam Ahmad. Dan tambahan itu tidak ada. Qala Syekh Syuaib Al-Arnaud, dia kata hadza isnadun dhaif. Kalau yang kata ada yang tambahan kulluha finnar illa wahidatan, riwayat itu jadi ulama kata tidak sahih, adalah lemah. Kerana Ibnu Luhai'ah si'ul hifzi, yang meriwayatkan ada semua masuk neraka kecuali satu, itu adalah riwayat Ibnu Luhai'ah yang dia merupakan lemah hafalan. Dan juga daripada Sa'id bin Abil Hilal daripada Anas mursal, hadis mursal. Maknanya hadis yang terpotong di sudut sanadnya.
qala al-'Alamah bin al-Wazir al-Yamani. Ibn al-Wazir al-Yamani menyebut di dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim tentang tambahan kulluha halikatun illa wahidah fa innaha ziyadatun fasidatun. Itu adalah merupakan tambahan yang rosak. Ghairu sahihil qa'idah. Tidak sahih di sudut kaedah. Kerana tidak sahih di sudut kaedah. Yang seterusnya, penilaian Ibn Hazm pula terhadap hadis tersebut. Wa an Ibn Hazmin annaha mawdu'ah. Hadis yang ada tambahan semuanya masuk neraka kecuali satu, tambahan itu maudhu', bukan lagi dhaif ataupun lemah. Ghairu mauqufah wala marfu'ah. Tidaklah maknanya bukan mauquf, bukan terhenti kepada sahabat, wala marfu'ah, tidak diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika jami'u ma warada fi zammil qadariyati wal murji'ati wal asy'ariyah. Begitu juga hadis tentang cercaan terhadap qadariyah, murji'ah dan asy'ariyah. Fa innaha ahaditsu dha'ifah ghairu qawiyah. Semuanya hadis-hadis itu lemah, Ibnu Hazm kata, dan tidak kuat. Wal hadisu duna zikrin, hadis yang tidak menyebut kulluha finnar illa wahidatan. Dalam hadis-hadis yang sahih tidak ada tambahan tersebut. Tetapi oleh kerana ramai ataupun banyak ulama-ulama turut meriwayatkan ada perkataan tambahan illa wahidatan, kulluha finnar illa wahidatan, ada juga banyak. Walaupun ulama kata tak sahih, sebahagian ulama ambil juga kerana banyak riwayat. Wa amma taqwiyatul hadisi bi kathrati turuqi, adapun menguatkan hadis dengan banyaknya jalan. Hadis-hadis yang dhaif ini kalau tidak terlalu dhaif, dia boleh menguatkan di antara satu sama lain. Wa riwayatuhu min tariqi adadin minas sahabah, kerana riwayatnya daripada jalan sebilangan sahabat yang ramai. Muawiyah, Abdullah bin Umar, Anas. Kerana dia kata di sini fa inna taqwiyata bi kasrati turuqi innama yu'khazu biha. Hadis itu boleh diambil lah dengan banyaknya riwayat. Okey. Yang seterusnya, di antara kemusykilan yang ada di dalam hadis yang dibacakan tadi, wa fil matni hadzal hadisi ishkalun min haitsu annahu ja'ala hadhihi al-ummata allati bawwa'aha Allahu mansibus syahadati 'ala an-nasi. Hadis itu juga kalau nak dikatakan sahih, ini satu muskil. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan umat Nabi Muhammad ini adalah merupakan saksi, syuhada 'ala an-nas. Macam mana boleh umat yang diiktiraf, yang boleh diakui, yang diakui oleh Allah Ta'ala menjadi saksi kepada sekalian umat? Apakah maksud menjadi saksi? Kalau umat dulu menafikan mereka diutuskan, mereka tak beriman kerana tak ada Rasul. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini akan mendakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di negeri akhirat, tak. Kalau kami pun ada Rasul, bagaimana kamu tidak ada Rasul? Kamu tak boleh bagi alasan kamu tak beriman, kerana setiap umat akan diutuskan Rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul, yang mana rasul ini mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Jadi bagaimana ke umat yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala ini berpecah sampai 73? Yahudi berpecah 71, Nasrani 72. Tiba-tiba hak yang kata sesat tadi, Yahudi dan Nasrani sesat tadi, tiba-tiba umat Nabi Muhammad ni sampai 73, lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani lah umat Nabi Muhammad ni. Jadi ulama bahas betul ke tentang kedudukan hadis itu, menunjukkan ada longgar tu. Dan Allah Ta'ala wa wasafaha, telah mensifatkan umat Nabi Muhammad ini bi annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Selain daripada menjadi saksi, Allah Ta'ala mensifatkan khairu ummatin, sebaik-baik umat. Kalau dikatakan hadis itu hadis yang sahih, maka umat Nabi Muhammad lebih teruk daripada Yahudi, lebih teruk daripada umat Nasrani. Aswa'u minal Yahudi wan Nasara fi majal iftiraq, fil majal tafarruq. Lebih teruk, lebih keji daripada Yahudi dan juga Nasrani di sudut perpecahan. Kalau kata hadis itu sahih, bercanggah banyak.
Ini bukan andaian saya, perbahasan yang dikemukakan oleh ulama. Maknanya umat Nabi Muhammad ni lebih teruk daripada umat Yahudi, lebih teruk daripada umat Nasrani. Mereka pun berpecah sampai pada 72. Umat Nabi Muhammad ni sampai 73. Wa ikhtilafi hatta annahum zadu fi firaqihim. Umat Nabi Muhammad bertambah daripada firqah-firqah yang ada di dalam Yahudi, yang ada di dalam Nasrani. Alal Yahudi wan Nasara, atas Yahudi dan juga Nasrani. Sedangkan Quran kata wa hadza ma'a anna al-Qur'ana qala fi sya'nil yahud. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Surah Al-Maidah ayat 64. Kami campakkan kepada mereka itu permusuhan, kebencian sehingga hari kiamat. Daripada permusuhan dan kebencian itulah menyebabkan mereka berpecah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad yang ada di dalam hati mereka. Maknanya Yahudi dan Nasrani ini tak boleh lari, tak boleh elak daripada perasaan hasad. Daripada perasaan hasad, kebencian dan permusuhan itulah menyebabkan mereka berpecah begitu banyak. Tetapi dahsyat lagi umat Nabi Muhammad sampai 73. Tengok. Betulkah hadis itu nak dianggap sebagai satu hadis yang sahih? Ini keraguan-keraguan yang dikemukakan oleh ulama. Itu yang Allah Ta'ala sebut tentang Yahudi. Dan Allah Ta'ala juga menyebut tentang Nasara wa qala fi sya'nin Nasara fa'aghrayna bainahumul adata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kami tanamkan daripada kalangan mereka permusuhan, kebencian sehingga hari kiamat. Maknanya Yahudi dan Nasrani ini memang ada sifat benci-membenci di antara satu sama lain. Hasad menghasad di antara satu sama lain. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Allah Ta'ala kata Yahudi condemn orang Nasrani, orang Nasrani condemn orang Yahudi. Tengok terang dalam Quran. Orang Islam benci-membenci pun umat Nabi Muhammad ini, kutuk-mengutuk pun, cerca-mencerca pun tidaklah sampai kepada satu tahap, satu peringkat kebencian macam mana yang dialami oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tak sampai peringkat macam tu. Memang ada di kalangan umat Nabi Muhammad ini berpecah, ada hasad, ada permusuhan, tapi tak begitu ketara sebagaimana yang berlaku di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Walam yaji fil Quran an ummatil Islami syai'un yushbihul hadha. Tak ada disebut dalam Al-Quran suatu umat pun yang menyerupai Yahudi yang lebih dahsyat. Mana Yahudi dan Nasrani lebih dahsyat? Takkanlah orang Islam lebih berpecah, lebih banyak daripada mereka. Bal fihi tahdhiru an yatafarraqu aw yakhtalifu. Cuma dalam Al-Quran dibagi tahzir, peringatan, jangan berpecah sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Dalam Quran kan banyak kan, jangan berpecah sebagaimana Yahudi dan Nasrani, menunjukkan orang Islam tak pecah sampai macam tu. Aw yakhtalifu kama ikhtalafa alladhina min qablihim, ataupun khilaf, perbezaan sebagaimana orang-orang yang sebelumnya, iaitu seperti Yahudi dan juga Nasrani. Ala anna al-khabara 'anil yahudi wan nasara bi annahum iftaraku ila hadhihi al-firaq. Adapun cerita maklumat tentang perpecahan Yahudi dan Nasrani sampai 71 dan 72, allati zadat ala sab'in, yang tambah lebih daripada 70, ghairu ma'rufin fi tarikhil milan, fi tarikhil millataini. Ulama-ulama tarikh yang mengkaji tentang perkembangan agama-agama dalam dunia, ulama-ulama yang mengkaji tentang perkembangan agama-agama dalam dunia, tak jumpa hujah, tak jumpa dalil orang Yahudi berpecah sampai 71, orang Nasrani berpecah sampai 72, tak ada di sudut kajian sejarah. Sampai macam tu. Yang keseterusnya, hujah yang keseterusnya, wa inna minal ulama'i qadiman wa hadisan man raddal haditha min nahiyati sanad. Ulama dulu dan sekarang ni dia kata menolak hadis ini tentang kedudukan sanad, di sudut sanad. Wa minhum man raddahu min nahiyatil matnihi wa ma'nahu. Dan sebahagian tolak di sudut sanad. Sebahagian ulama tolak di sudut sanad hadis ini, sebahagian tolak di sudut matan, sebahagian ulama tolak di sudut makna hadis ini. Apa dia?
Di antaranya Muhammad Ibn Hazmin, yuraddu ala man kaffara akharina bisababil ikhtilabi bisababil khilafi fil i'tiqadat. Di antaranya Ibn Hazm, dia menolak hadis ini. Dia menolak hadis ini yang dijadikan hujah kepada mana-mana golongan untuk mengkafirkan orang lain apabila berlaku khilaf. Ini banyak duduk berlaku ni. Dia mengkafirkan orang kerana dia rasa dia adalah duduk dalam kumpulan tu. Orang berbeza dengan dia kafir, orang yang berbeza dengan dia keluar daripada Islam, orang berbeza dengan dia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Lantaran pada itu duduk digerepok lah. Hak kami saja ahli sunnah wal jamaah ni, pokok kami ni. Lepas tu digerepok orang. Dia ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini yang berlaku. Okey. Perbahasan ni panjang lagi, saya cuba nak ringkaskan, nak masuk kepada perbahasan yang kedua. Tadi tentang kedudukan hadis. Yang kedua tentang kedudukan apakah yang dimaksudkan dengan jamaah. Apakah yang dimaksudkan dengan jamaah? Wa tahdidul firqatin najiyah, menentukan firqah yang berjaya, yang selamat. Fi hadzal hadithi, pada hadis ini, ikhtalafat fihi aqwalul ulama'i, ulama pun berbeza. Tadi tentang sahih tak sahih ulama bahas dah. Yang keduanya tentang tambahan kulluha finnar illa wahidatan, majoriti ulama tolak. Nampak. Lepas tu ulama bagi andaian ataupun ihtimal pula, takkanlah orang Islam lebih perpecahannya lebih berat, lebih ketara daripada Yahudi dan Nasrani, sedangkan umat Islam ini adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat maknanya lebih baik daripada umat Yahudi, lebih baik daripada umat Nasrani. Umat Yahudi dan Nasrani pun tak berpecah sampai 73. Tiba-tiba umat Nabi Muhammad yang diisytiharkan oleh Allah Ta'ala ini paling baik, dia berpecah lebih ketara, lebih banyak, lebih besar. Okey, dia kata ulama berbeza pula pendapat tentang makna jemaah yang dikatakan melainkan satu kumpulan. Ni tengok betul-betul ini, kumpulan mana? Pakat duk mengaku belaka lah. Kalau parti politik, kata parti dia sahaja. Maknanya yang paling Islam, yang paling ahli sunnah wal jemaah. Hak parti-parti lain tak. Kalau kumpulan-kumpulan jemaah pun macam tu. Maknanya geng-geng pok-pok usrah pun macam tu. Kan di Malaysia ni banyak usrah kan, usrah ni. Dia saja masuk ahli sunnah wal jemaah. Geng-geng pondok pun mengaku dia ahli sunnah wal jamaah sahaja. Pok-pok Asy'ariyah pun kata dia sahaja. Pok-pok Aswaja pun kata dia sahaja. Kena belajar hadis ni. Kita tengok bagaimana huraian ulama tentang jemaah ini. Ulama bersisih pendapat. Dia kata tahdidul firqatin najiyati fi hadzal hadisi ikhtalafa fihi aqwalul ulama'i. فقد ذكر فيها الإمام الشاطبي في الكتاب الاعتصام 5 أقوال. Imam Syatibi menyebut di dalam kitabnya Al-I'tisam kepada 5 pandangan. Azaha ila qailiha illa qawlan wahidan lam ya'zuhu. 4 pendapat disandarkan kepada siapa-siapa yang disebut nama-nama orang. Satu pendapat lagi dia tak disebut, dia tak kaitkan, tak sandarkan kepada mana individu yang kata begitu. Okey, kita tengok. Yang pertama, sawadul a'zam, yang disebut firqatun najiyah ni, sawadul a'zam, fa'ala hadzal qaul yadkhulu fil jamaah mujtahidul ummati. Dia kata kalau atas pendapat ini masuklah jemaah, iaitu mujtahid daripada kalangan umat. Maknanya ulama-ulama yang mujtahidin. Wa ulama'uha, mujtahid dan juga ulama. Kenapa dibezakan mujtahid dengan ulama? Ada ulama tak sampai tahap martabat kemampuan berijtihad, dia ulama sahaja. Dan ada sebahagian ulama yang kemampuan dia sampai mampu berijtihad. Jadi ulama mujtahid pun termasuk, ulama sahaja pun termasuk. Wa ahlus syari'atil 'amiluna biha, dan juga orang yang beramal dengan syariat. Yang dikatakan firqah tadi, kalau nak ambil satu jemaah itu, apa yang dimaksudkan jemaah? Pendapat pertama kata termasuklah mujtahidun dan juga ulamanya, dan orang yang beramal dengan syariat Islam termasuk juga.
Wa man siwahum dakhiluna fi hukmihim. Dan selain daripada itu, asalkan menjadi umat Nabi Muhammad yang Islam termasuk dalam hukum ini. Li'annahum tabi'una lahum wa muqtaduna bihim. Kerana mereka itu mengikut akan mereka itu. Maknanya golongan orang awam pun termasuk juga daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka mengikut mujtahidin ulama yang beramal dengan syariat Islam. Maka termasuk. Kalau kita tengok pandangan, ulasan, syarahan, keterangan bagi pendapat yang pertama ini, maka semua orang termasuk. Di Malaysia ini sama ada golongan Salafi ataupun golongan Asy'ariyah ataupun golongan Maturidiyah, sama ada Salaf, Khalaf, semua termasuk daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dengar elok-elok. Jangan mengeluarkan orang daripada ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi mengkafirkan, apatah lagi menyesatkan. Pandangan yang kedua, a'immatul ulama'il mujtahidun. Maknanya ulama-ulama yang berijtihad, yang mampu berijtihad. Wal maqsudu bihim ulama'ul a'lam min a'immatil huda mutbi'ina lil kitabi wa sunnati. Ulama-ulama yang menyebarkan, menyampaikan agama Islam yang berlandaskan kepada Quran dan hadis. Yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Pandangan yang ketiga berhubung dengan satu firqah yang berjaya, yang selamat daripada neraka, was-sahabatu 'alal khusus. Pendapat yang ketiga kita sahabat. Khususnya sahabat. Qala Syatibi, Imam Syatibi kata, fa'ala hadzal qawli falafzul jamaah mutabiqul riwayatil ukhra. Kerana lafaz jamaah itu bersesuaian dengan lafaz dalam riwayat yang lain. Bersesuaian dengan lafaz di riwayat yang lain. Seperti ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat kata apa? Illa wahidatan ma'ana alaihi, yang aku atas jalannya, wa ashabi, iaitu sahabat aku. Jadi kalau yang ketiga ini, makna yang dimaksudkan jemaah itu adalah sahabat. Pendapat yang keempat, jama'atu ahli Islam, jemaah orang Islam keseluruhannya, idza ajma'u ala amrin idza ajma'u ala amrin wajaba ala baqiyati ahli al-milal itba'uhum. Bila mereka sepakat di atas sesuatu urusan, sependapat, maka keseluruhan agama wajib ikut mereka, yakni umat Islam. Jadi maknanya yang keempat juga memberi dengan maksud makna umum. Dengan makna umum. Okey. Yang kelima juga menyebut begitu, wa annaha jama'atul muslimin idza jatama'u ala amirin. Yang ini disandarkan apabila mereka berhimpun mentaati atas suatu amir. Macam kita ada amir, ada ketua, ada pemimpin negara yang disebut ulil amri. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa uli amri minkum. Yang ini mereka taat kepada suatu amir. Maka itu juga dipanggil sebagai jamaah. Walhasiluhu annal jama'ata raji'atun ila istima'i 'ala al-imami muwafiq lil kitabi wa sunnati. Wa dhalika zahirun fi anna al-ijtima'a fi ghairi sunnati kharijil ma'na al-jama'ah. Dia kata yang berhimpun di atas suatu imam, yang mana imam itu mengikut akan Quran dan juga sunnah. Kalau keluar daripada itu, tak termasuk daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Itu pendapat yang kelima. Dan juga kesimpulan yang disebut oleh seorang ulama yang namanya Khattabi, dia kata waqad nahal Imamul Khattabi, telah mengemukakan Imam Khattabi manhan satu pandangan akhar, pandangan yang lain, qariban min hadzal kitabi, lebih hampir tentang daripada pandangan-pandangan yang disebutkan tadi di dalam kitabnya yang dikenali dengan Kitabul Uzlah. Faqala al-firqatu firqatani. Firqah itu terbahagi kepada dua firqah. Firqatul ara' wa firqatul adyan. Pertamanya firqah di sudut pandangan-pandangan. Yang keduanya firqah di sudut agama, adyan. Hak tu memang sesat. Firqah di sudut agama-agama memang sesat yang kedua ini. Adapun di Malaysia ini, sama ada parti-parti politik
ataupun pertubuhan, dia hanya firqatul ara'. Firqah, kumpulan di sudut pandangan. Macam kita kata parti politik. Adanya PAS-nya, PAN-nya, UMNO-nya, Parti Bersatunya, Keadilannya, apa lagi? Parti-parti orang Melayu yang beragama Islam. Ini hanya firqatul ara', bukan firqatul adian. Sebab tu berbeza di dalam perselisihan pendapat dalam masalah isu politik, isu parti tidak boleh mengkafirkan di antara satu sama lain. Kerana firqatul ara'. Begitu juga kita ada kumpulan jemaah, tablignya, kalau dulu tablignya apa dia lagi? Jimnya, ikramnya, dan golongan usrah yang sewaktu dengannya lah. Ada beberapa kumpulan usrah yang lain. Ini pun perbezaan firqatul ara'. Maknanya firqah perbezaan di sudut pandangan, bukan di sudut adian agama. Sebab tu saya pernah sebut dulu, walaupun saya mendapat tentangan yang keras daripada berbagai pihak, keluar parti bukan keluar agama, masuk parti bukan masuk agama. Bila kita mati dalam kubur besok ditanya tentang keimanan, bukan ditanya tentang pegangan politik ataupun parti kita. Dan saya nak sebut sini, bila berlaku saya tengok sedih sangat bila orang buat laporan tentang Ustaz Muhyiddin Khawli. Dikatakan dia bukan ahli sunnah wal jemaah, dia wahabi, pakat-pakat duk bagi tekanan kepada dia semata-mata kerana dia orang luar, sedangkan dia sebagai tetamu kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Bahkan Ustaz Muhyiddin Khawli ini bukan tetamu biasa, dia seorang pendakwah, seorang orang alim. Kemunculan dan kedatangan dia ke negara kita ini adalah membawa rahmat, membawa sinar baru kepada masyarakat agama Islam kita supaya memahami agama itu dengan cara lebih terbuka. Walaupun kadang-kadang dia bagi pandangan berbeza dengan kita. Berapa ramai rakyat Malaysia ni yang belajar di Syria yang berbeza pendapat dengan ulama Suria. Orang Suria tak halal pun, kamu tak sama pendapat dengan kami, kamu Asy'ariyah, kamu keluar. Buat laporan kepada Balai Polis Syria ataupun Jabatan Agama Syria. Tak ada dia orang buat macam tu. Tetapi bila berbeza dengan Ustaz Muhyiddin Khawli ini, duk pergi report, nak halau dia keluar. Bersikap gentleman lah saudara-saudara sekalian. Kalau tak puas hati, debat, hujah, muzakarah dengan dia. Bukan bagi bertindak sebagai kebudak-budakan. Kan dikatakan golongan Aswaja ni banyak ulama. Ada yang serban besar-besar, jubah melerik sampai ke bumi, alim, pakar ilmu alat, buat satu majlis debat. Dan insya-Allah selepas PKP ini, saya nak cadangkan kepada kerajaan pintu belakang ini supaya dia adakan pertemuan antara golongan Salafi, golongan pondok Aswaja, Asy'ariyah ni, dibuat suatu perjumpaan untuk bermuzakarah. Sebab masa BN dulu tak buat, PH dulu tak buat, PN kena buat. Kerajaan pintu belakang ini kena buat untuk menyelamatkan umat ini daripada berlaku perpecahan yang kita bimbang takut lebih ketara. Jadi biar berkelahi dalam majlis, pakat-pakat buat kitab. Kalau gentleman sangat, handai sangat, alim sangat, kita rasa kita hebat dengan serban besar kita, dengan jubah kita, dengan pengajian kita, kita debat dalam majlis secara terbuka. Sebagaimana kita pernah buat juga, sebenarnya saya ni banyak kali lah muzakarah dengan Tok Guru, Ustaz. Kita kemukakan bukan mencari kemenangan. Bila debat, jangan diterjemahkan sebagai pergaduhan. Ini suatu perkara untuk membuktikan kebenaran. Siapa sesat, siapa tak sesat. Tadi saya dah buat kesimpulan bahawa semua firqah-firqah, sama ada Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Salafi, semuanya termasuk daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Pondok tak pondok, semua duduk dalam kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi malangnya, sebahagian besar daripada kalangan orang yang berfikrah pondok, dia menganggap dia saja Ahlussunnah wal Jamaah sebab gagal di dalam memahami hadis yang kita bacakan tadi. Sehingga bila ada parti-parti yang ahli dia banyak ustaz-ustaz pondok yang digelar sebagai lebay, parti ini terpalit. Ini parti Tok Lebay, parti Walaun, parti Asy'ariyah. Terpalit sebab kesan dari perangai orang pondok. Hari ni rasa tak panas mana ya, sebab kita ada aircon, kita pasang kipas. Tak panas mana isu ni saya rasa. Cuma nak cari penyelesaian, nak bagi reda keadaan ni.
Tak habis-habis dengan isu Wahabi, tak habis-habis dengan bukan ahli sunnah wal jamaah ni, tak selesai. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan supaya diadakan pertemuan macam kita masukkan dalam gelanggang, sebagaimana orang belajar tomoy kan, masuk dalam gelanggang, lawan. Kalau betul-betul handal, tunjukkan maknanya kehandalan kamu secara berdepan. Jadi kalau boleh diadakan pertemuan untuk bermuzakarah, bukan nak kelahi ni. Kalau nak kelahi kau berkelahilah, nak bertumbuk-tumbuk dalam majlis. Ni orang A katakan orang B macam ni, orang B entam orang C macam ni. Jadi tak boleh. Itu bukan cara Islam. Cara Islamnya kita bermuzakarah. Wasyawirhum bainahum fil amri. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dianjurkan di dalam agama ini untuk kita sentiasa bermuzakarah, berbincang. Hatta agama juga mengajar kita wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu berdebat dengan mereka dengan cara yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, bukan cara maki hamu, tuduh menuduh, hentam-hentam di antara satu sama lain. Kerana semua saya selalu ulang ayat yang saya selalu baca, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang Islam kita bersaudara. Sama ada dia Salafi, dia Asy'ariyah, Maturidiyah, Khalaf, salah sama aja. Perbezaan adalah merupakan di sudut forok kepada akidah, bukan usul kepada akidah. Ni kena faham betul-betul. Ratus tahun orang berbeza masalah ini. Takkan nak boleh selesai sehari dua. Ratus tahun. Kita tak boleh mana-mana kumpulan individu menafikan, menganggap dan juga mendakwa dia seorang sahaja ahli sunnah wal jamaah, dia saja masuk dalam kumpulan ni. Tak boleh. Di Malaysia ni dah puluh tahun dah. Ulama berbeza ratus tahun. Dan di Malaysia ni dah puluh tahun. Kalau isu ni tidak diselesaikan, dia makin merebak. Dan ada kumpulan, dia bersikap melampau terhadap kumpulan yang berbeza dengan dia. Dan yang terakhir saya nak sebut, bagi orang yang boleh baca kitab Arab, cuba baca kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin, yang saya dah baca hari itu. Jadi pengarang kitab itu Imam Zabidi membuat kesimpulan di dalam perbahasan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata ada 3 kumpulan. Yang pertamanya golongan ahlul hadis. Kalau di Malaysia ni golongan salafi lah, yang direct, amalan mereka, pegangan mereka direct secara langsung daripada Quran dan hadis. Bukan sahaja ambil Quran dan hadis saja, mereka juga ada panduan ulama-ulama yang muktabar yang menjadi pegangan mereka, yang menjadi ikutan mereka, yang menjadi rojokan mereka. Yang keduanya golongan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, termasuk juga ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua. Yang ketiganya dipanggil apa dia? Ahlul kashfi wujdan, ahlul kashfi wal wujdan. Maknanya golongan tasawuf. Golongan tasawuf pun dia masuk di kalangan ahli sunnah jemaah, tasawuf yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Jadi 3 kumpulan. Ahli sunnah jemaah ni bukan 2 je. Jadi perbezaannya, apa yang saya nak ulang sekali lagi, nak tegas sekali lagi, adalah firqatul ara'. Perpecahan perbezaan di sudut pandangan, bukan firqatul adyan, bukan perbezaan di sudut agama ataupun akidah. Jadi tuan-tuan boleh share, sebarkan maklumat ini seluas-luas mungkin untuk meredakan keadaan yang berlaku, yakni perpecahan yang berlaku, yang sedang panas, hangat diperkatakan dan diperbincangkan oleh umat Islam di dalam negara kita. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.